Bahagian B, 30 markah, soalan 21. Pilih perkataan paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. Piala pusingan disampaikan oleh guru besar, tempat kosong Ramli yang memenangi pertandingan itu. Jadi untuk ayat yang pertama jawapannya ialah kepada. Disampaikan oleh guru besar kepada Ramli. Nombor 2, aktiviti unit beruniform penting kerana dapat membentuk disiplin diri. Ayat yang ketiga, murid-murid boleh mendapatkan borang permohonan beasiswa daripada siapa? Guru kelas masing-masing. Ayat yang keempat, Rabiatul Adawiyah menampal jadual tugasan harian pada papan kenyataan untuk rujukan rakan sekelasnya. Jadi 4 markah. B, nyatakan betul atau salah bagi ayat-ayat di bawah. Ayat yang pertama, para tetamu-tetamu pulang ke rumah masing-masing setelah selesai majlis itu. Ayat ini salah kerana para sudah membawa maksud jamak. Begitu juga dengan tetamu sudah membawa maksud jamak. Jadi tak bolehlah. Sama ada para tetamu pulang ataupun tetamu-tetamu pulang. Jadi yang ayat pertama ni salah, para tetamu tak boleh. Ayat yang kedua, pemenang pertama acara merentas desa itu tidak peserta dari sekolah saya. Ayat ini juga salah kerana bukan tidak tetapi perkataan bukan. Kata nafi, bukan peserta dari sekolah saya. Nombor 3, lantaran mempunyai wang yang cukup, adik dapat membeli buku cerita kegemarannya. Ayat ini betul. Lantaran membawa maksud kerana. Ayat ini ayat songsang. Adik dapat membeli buku cerita kegemarannya kerana mempunyai wang yang cukup. Lantaran membawa maksud kerana. Untuk soalan ini 3 markah. Soalan 22, A, tandakan right bagi penjodoh bilangan yang paling sesuai. Yang pertama, gambar jagung. Jadi kalau jagung penjodoh bilangannya ialah tongkol. Kalau batang, contohnya jalan. Kalau ruas, contohnya tebu. Ataupun jari. Kalau kamu perasan, pada tebu kan ada macam garis tu. Ataupun dekat jari kamu pun ada garis. Iaitulah ruas. Seruas tebu. Nombor 2. Durian. Kalau macam ini, yang ini kita gunakan pangsa. Kalau yang bulat betul, iaitu kita panggil biji. Kalau macam ini, pangsa. Gugus contohnya untuk anggur. Lagi buah rambai ataupun pulau. Yang itu kita gunakan gugus. Kalau butir, contohnya sebutir beras. B, nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar dan pernyataan di bawah. Okey, yang ini ada gambar gula, gula pasir. Yang ini ada semut. Ramai anak muda berhijrah ke bandar-bandar besar kerana di bandar lebih banyak peluang pekerjaan. Seperti kata peribahasa, ada gula, ada semut. Maksudnya, kalau ada kemudahan akan menjadi tumpuan. Macam inilah, dekat bandar besar, ada banyak peluang pekerjaan akan menjadi tumpuan kepada anak muda untuk berhijrah ke bandar. Jadi untuk yang ini 2 markah. Soalan 23, tulis ayat tanya
Yang sesuai bagi jawapan yang diberikan untuk melengkapkan dialog di bawah. Cikgu Omar, Haziq, saya ingin mengharumkan nama sekolah dalam permainan badminton. 2 markah. Jadi, Cikgu Omar akan menanyakan kepada Haziq, bagaimanakah kamu ingin mengharumkan nama sekolah? Tanda soal. Seterusnya soalan B, teliti maklumat di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat yang lengkap. Nombor 1, di manakah pesta buku itu akan diadakan? Pesta buku itu akan diadakan di Perpustakaan Kuala Lumpur. Okey, sebelum tu sempena, bukan sempurna tetapi bersempena dengan. Soalan 2, 3 markah. Kalau 3 markah, kamu bagi 2 isi. Pada pendapat kamu, mengapakah pesta buku sesuai diadakan pada musim cuti sekolah? Jadi, pada pendapat saya, pesta buku sesuai diadakan pada musim cuti sekolah kerana dapat menarik lebih ramai pengunjung dalam kalangan murid sekolah. Selain itu, ibu bapa dapat meluangkan masa bersama anak-anak dengan melakukan aktiviti yang berfaedah pada musim cuti sekolah. Jadi ada 2 isilah yang boleh kita gunakan. Yang pertama, dapat menarik kehadiran murid sekolah kerana pada waktu tu merupakan musim cuti sekolah. Yang kedua, dari segi masa. Ibu bapa dapat meluangkan masa bersama anak-anak untuk melakukan aktiviti yang berfaedah pada musim cuti sekolah. Seterusnya soalan 24. Teliti iklan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat yang lengkap. Pertandingan deklamasi puisi perpaduan. Yang ini bukan sempurna tetapi bersempena dengan. Okey, 15 November, 9 pagi, Dewan SK Taman Kencana ada syarat pertandingan dan jika berminat boleh hubungi Cikgu Syafiq atau Cikgu Ang. Tarikh tutup pernyataan 25 Oktober 2018. Soalan yang pertama, A. Siapakah yang layak menyertai pertandingan deklamasi puisi tersebut? 2 markah. Jadi, yang layak menyertai pertandingan deklamasi puisi tersebut ialah murid tahap 2 secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang peserta dan berbilang kaum. Soalan B, pada pendapat kamu, apakah aktiviti lain yang dapat memupuk semangat perpaduan? Yang ini tidak ada khususnya kepada pihak tertentu. Jadi kamu boleh bagi apa-apa sahaja aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan kaum selain aktiviti di atas tadilah, iaitu mendeklamasikan sajak. Contoh jawapan, pada pendapat saya, aktiviti lain yang dapat memupuk semangat perpaduan ialah pelaksanaan hari sukan di sekolah. Selain itu, aktiviti gotong royong juga mampu memupuk semangat perpaduan kaum. Seperti mengadakan aktiviti kenduri ataupun sambutan hari raya. Kita adakan rumah terbuka. Yang itu pun boleh juga dijadikan sebagai aktiviti yang dapat memupuk semangat perpaduan. Ini contoh tadi, pelaksanaan hari sukan di sekolah ataupun aktiviti gotong royong di perumahan. Kamu bagilah 2 aktiviti kerana 3 markah. Soalan 25. Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Songket merupakan kain yang ditenun
dengan menggunakan benang emas dan perak. Kain ini boleh dijadikan busana Melayu tradisional yang masih dipakai dalam majlis-majlis rasmi. Songket sesuai dipakai oleh orang lelaki maupun perempuan. Suatu masa dahulu, kain songket melambangkan kebesaran raja-raja dan golongan bangsawan. Di Malaysia, kain ini banyak dihasilkan di negeri-negeri pantai timur. Corak kain ini bermotifkan bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan dan geometri. Kain songket tenunan tangan lebih mahal berbanding kain tenunan mesin kerana lebih berkualiti dan mengambil masa yang lebih lama untuk disiapkan. Oleh itu, songket haruslah kita pelihara agar tidak luput di bawah arus kemodenan. Yang ini songket. Macam kain. Songket kain lah. Kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas dan perak. Kata kerja untuk songket ialah menenun. Songket. Geometri. Geometri. Bentuk. Ya, bentuk. Pantai Timur, negeri mana? Pahang. Pahang. Negeri Pahang. Lagi? Kelantan, Terengganu. Kelantan dan juga Terengganu. Okey, kita terus sahaja kepada soalan yang pertama, soalan A tu. Songket ialah apa? Satu markah. Kain. Kain apa? Kain yang ditenun dengan menggunakan benang emas dan perak. Mengapakah songket buatan tangan lebih mahal? Harganya berbanding songket tenunan mesin. 2 markah. Kain songket tangan lebih mahal berbanding kain tenunan mesin kerana lebih berkualiti dan mengambil masa yang lebih lama untuk disiapkan. Okey, yang itu untuk jawapan B. Soalan C. Pada pendapat kamu selain dijadikan pakaian, apakah satu kegunaan lain kain songket? 2 markah. Oh, pakaian. Ha. Lagi luar. Pakaian lah tu seluar. Jadi apa? Kahwin tu, yang masih di kahwin. Ya, kita panggil apa tu? Tanjak. Okey, betul. Dijadikan sebagai tanjak. Budak-budak pun pakai tanjak. Yang ni pun pakai tanjak. Yang ni kita boleh jugalah gunakan kain songket tu dijadikan sebagai tanjak ataupun dijadikan sebagai cenderamata pun boleh. Maksudnya kita jadikan sebagai hadiah, hantaran waktu majlis perkahwinan ataupun pernikahan. Dan juga kita boleh jadikan kain songket tu sebagai hiasan dinding. Okay, yang terakhir, songket harus dipelihara agar tidak luput di bawah arus kemodenan. Berikan pendapat kamu. 3 markah. Bagilah 2 isi. Kenapa kita kena pelihara songket? Agar tidak luput. Agar tidak luput ditelan zaman. Lagi? Saya tak tahu, sir. Tak tahu dah. Okey, tak apa. Okay, saya tambah lagi. Sebab apa kita perlu pelihara songket? Kerana songket mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Mengangkat martabat. Martabat siapa? Martabat si pemakai. Songket harus dipelihara agar tidak luput di bawah arus kemodenan kerana songket mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan mampu mengangkat martabat si pemakai. Selain itu, songket perlu dipelihara supaya tidak luput ditelan zaman dan generasi akan datang dapat melihat dengan lebih dekat keunikan kain songket tersebut. Jadi sebab itulah kita kena pelihara songket.